telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, kepada viewers dan juga subscriber saya, terima kasih kerana sentiasa mengikuti video-video saya. Dan semoga anda berada dalam situasi yang gembira dan di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sahabat-sahabat, beberapa hari juga saya tidak buat video kerana biasalah, lepas Covid ni kan kita nak bangkit balik tu, dia makan masa dan memerlukan orang kata fokus kepada bidang yang kita ingin bangkit kembali. Dan itulah menyebabkan saya tidak diberi ruang untuk membuat video-video react kepada YouTubers yang menentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu fokus saya, yakni yang saya kategorikan selalu saya sebut ialah kepada sesiapa yang kurang beradab dengan asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berceramah di channel-channel YouTube itu, maka saya akan memberi reaction bantahan. Dan begitu juga kepada sesiapa tak kiralah yang membuat provokasi dan membuat orang kata bentuk merendah-rendahkan ulama-ulama, orang-orang yang lebih tua pada kita, yang dalam beragama, ya, seperti yang kita katakan Pak Sumit, seperti Dr. Jahid Siddiq, yang saya nampak akhir-akhir ini anak-anak muda yang sama ada yang berpelajaran dalam bidang agama dan ada juga yang hanya SPM membuat reaksi-reaksi yang seolah-olah menentang agamawan kita ya, tanpa segan silu. Mereka itu merasakan mereka lebih berilmu daripada orang-orang lama, yang mana mereka ini tamat bachelor ataupun ijazah di Universiti Al-Azhar, sehingga kan mereka lupa bahawa perjalanan pengajian ilmu agama ini bukan hanya bergantung kepada sijil sahaja. Ianya perlulah bertalaki dengan orang-orang ataupun ulama-ulama. Dan orang dulu-dulu mereka ini mengambil masa yang begitu lama untuk menjadi ustaz, menjadi ulama. Saya masih ingat lagi arwah abang saya ya, dia juga dalam bidang agama. Dia mempelajari agama ini daripada sekolah agama, pergi ke kolej, dan selepas ke kolej itu dan beliau bertalaki lagi dengan guru-guru agama di sekitar tempat dia tinggal. Dan selepas itu beliau menyambungkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Di sana di samping beliau belajar dalam bidang yang beliau minatlah, yakni syariah law. Beliau juga telah bertalaki dengan guru-guru, ya, ulama-ulama di sana dalam bidang-bidang selain daripada itu, ya, selain daripada yang beliau belajar. Dan memakan masa beberapa tahun di Al-Azhar saja. Selepas itu bila balik ke Malaysia, beliau belajar lagi, ya, sampailah ke tahap orang kata beliau merasakan yalah tahap yang agak orang kata boleh bawa diri lah. Barulah beliau sibukkan diri dengan keluarga pula. Beliau kahwin dan sibukkan diri dengan keluarga. Itulah masa begitu panjang sehingga terpaksa kahwin lambat. Tetapi sekarang ini saya lihat para asatizah
agama ini muda-muda, dah bijak, dapat ijazah 3-4 tahun, dah pandai dah nak orang kata react, nak beri orang kata macam mana ya, nak menegur ulama-ulama yang lebih tua daripada kita. Kalau menegur dengan beradab itu saya rasa kurang bermasalah lah, tetapi mereka menegur dengan seolah-olah tanpa adab, ya, tanpa beradab. Contohnya kemarin kalau kita lihat channel Sidang Kalam yang mana beliau Ustaz Nodros telah menegur Tuan Guru Dr. Zahid Siddiq berkaitan dengan Nur Muhammad kah? Ya, berkaitan dengan Nur Muhammad, di mana beliau mengatakan bahawa hadis berkaitan Nur Muhammad yang dibacakan oleh Dr. Zahid Siddiq itu telah dibakul sampahkan, dan sama ada beliau bakul sampahkan ke ataupun bagaimana, tetapi bahasa itu nampak kurang ajar tu. Nampak sekali ketidaksopanan dalam kaedah menegur orang yang lebih tua daripada kita. Ya, walaupun kita merasakan kita lebih berilmu daripada orang-orang yang lebih tua, tetapi saya yakin ya, dalam bidang agama ini bukan begitu mudah senang-senang untuk menelaah ilmu-ilmu agama, apalagi ilmu-ilmu agama ni kitab-kitabnya banyak di dalam bahasa Arab, dan tidak semua orang yang begitu cepat sekali ya dapat menguasai ilmu-ilmu agama dalam pelbagai bidang. Jadi itulah yang saya lihat, kekurang ajaran, kurangnya adab puak-puak ni. Kalau saya sebut puak-puak ni bolehlah, sebab saya tengok Ustaz Rozaimi juga menyebut golongan tarikat ini puak-puak ni. Wah, itu melambangkan bahawa kekurangan adab itu dalam kaedah bercakap sebagai seorang yang ilmiah. Bila kita sebut puak-puak ni dalam bahasa Melayu, ianya agak kasar, ya, agak kasar. Itulah yang saya nak tegur kepada anda semua yang menonton YouTube, supaya elakkanlah daripada kita menyokong orang-orang yang suka membuat provokasi ke atas ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama orang tua-tua, maksudnya ulama-ulama yang dahulu yang begitu beradab sekali, ulama-ulama kita, you know, dalam menyampaikan ilmu kepada kita semua. Dan ada ulama-ulama itu yang kita katakan bertaraf wali, ya, waliullah, tetapi itu Allah Ta'ala sajalah yang menentukan sama ada wali atau tidak wali seseorang itu. Tetapi seseorang wali tahu seseorang itu adalah wali. Tapi bagi kita orang biasa, kita memang tidak diberi hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengenal ataupun untuk mengetahui siapakah itu wali, atau seseorang itu wali atau bukan wali. Allahu Akbar. Ya, hari ini saya nak beritahu kepada anda juga berkaitan, saya telah terima beberapa buah buku ya daripada ARG berkaitan dengan poin-poin untuk berdebat dengan Wahabi. Ini bukunya, bukan saya nak iklan. Jadi dalam buku berdebat, buku pintar berdebat dengan Wahabi, dan satu lagi adalah buku bekal pembela aswaja menghadapi radikalisme Wahabi. Dan buku-buku ini saya akan huraikan kepada sahabat-sahabat ya dalam video-video saya, yang mana di samping saya mencedok ilmu daripada buku ini, saya juga akan
memberitahu anda semua agar kita berkongsi ilmu dalam kita nak mengetahui ya apakah itu Wahabi dan mengapa kita menentang Wahabi, mengapa dan siapakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah dan mengapa kita memilih menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dalam konteks itu ada diterangkan dalam buku-buku ini. Dan satu lagi buku yang saya rasa kalau anda juga berkesempatan berjumpa lah ya dengan buku ini, anda boleh beli, di mana ia boleh menambahkan pengetahuan anda berkaitan dengan mazhab Asy'ari. Okey, mengapa saya bermazhab Asy'ari? Buku ini tebal juga ya, dikarang oleh siapa ya? Dikarang oleh Abu Hasan Ahmad bin Hawan Al-Atusi Al-Fatani ya. Dalam tulisan Arab barangkali telah diterjemahkan oleh Muhammad Mustaqim bin Hasnar Kunju dan Muhammad Alias bin Tajuddin. Alhamdulillah ya, kepada yang tidak boleh berbahasa Arab, kepada yang orang kata tidak boleh membaca Jawi, jadi ada buku-buku dalam tulisan Rumi yang diterjemahkan oleh cendekiawan kita untuk pembacaan kita semua ya. Saya juga tidak boleh berbahasa Arab, jadi saya carilah buku-buku yang berbahasa Inggeris dan juga berbahasa Melayu. Jadi dalam Inggeris tu bolehlah sikit-sikit kan, kita bacalah sikit-sikit, tapi yang lebih arif saya dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Melayu Indonesia ya. InsyaAllah bolehlah kita faham sedikit sebanyak. Dan dalam buku ini, kalau berkenaan dengan mengapa saya bermazhab Asy'ari bukan Wahabi, ini diterangkan dengan panjang lebar oleh Ustaz Abu Hasan bin Ahmad bin Hawan ini. Dan beliau memberikan juga ungkapan-ungkapan dari para ulama terdahulu yang beliau masukkan di dalam buku ini, dan kita akan huraikan sedikit sebanyak nanti insya-Allah untuk tontonan ataupun pendengaran ataupun kefahaman anda semua yang mana tidak sempat nak membaca buku tu kan. Jadi eloklah saya di dalam video-video saya pada masa-masa akan datang, saya akan huraikan sedikit sebanyak isi kandungan dalam buku-buku yang saya sebutkan tadi, yang telah saya terima daripada ARG Groups ya, ARG Group, yang mana ia bermanfaat kepada kita semua. Kepada para penentang-penentang Wahabi, saya mencadangkan anda membeli buku-buku ini dan beberapa buku lagi yang saya nampak ya, saya rasakan ia amat berguna kepada kita untuk kita kena faham ya. Kita tidak boleh sembrono menentang, tengok orang tentang Wahabi, kita pun nak tentang Wahabi juga. Orang kata Wahabi macam ni, kita pun turut serta juga. Orang kata Wahabi macam gitu, kita pun turut serta juga. Tapi kita tak tahu apa-apa ya, kita tidak ada ilmu tentang apa itu Wahabi yang sebenarnya, apa itu fahaman Wahabi yang sebenarnya. Jadi ianya memberi masalah, mungkin boleh menimbulkan fitnah-fitnah ya. Jadi saya cadangkan kepada sahabat-sahabat kita, bolehlah juga membeli buku-buku yang berkaitan, dan kita boleh baca dua-dua jenis buku ini. Sama ada buku karangan imam-imam Wahabi pun boleh kita baca, dan juga kita compare dengan buku karangan asatizah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Kita buat comparison dan kita akan tahu dan kita akan dapati yang mana benar di dalam kita beragama ya. Sahabat-sahabat, itulah yang lebih baik kepada kita. Di samping ya, kita membuat reaction kepada channel-channel YouTube yang saya sebutkan tadi, yang kurang ajar, yang mana merendah-rendahkan asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana suka sangat membuat provokasi
ke atas ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang walaupun ianya perkara-perkara yang kecil, kan? Inilah yang kita risau, sebab ramai orang awam di luar sana itu yang dahagakan ilmu, yang sedang mencari-cari untuk mempelajari ilmu agama, untuk memperkukuhkan diri mereka untuk menghadapi kehidupan yang satu lagi, yakni bertemu dengan Allah. Mungkin mereka-mereka itu kesempatan masa itu agak kurang untuk belajar bertalaki secara khusus ataupun belajar agama seperti asatizah yang membelajar secara full time dalam bidang agama. Tapi hari ini kalau kita lihat terdapat 2 atau lebih ustaz-ustaz dan asatizah yang mempunyai kefahaman yang berbeza, yang mana ianya apabila berlaku banyak sangat firqah-firqah ini dalam pengajian agama, maka masyarakat akan merasa keliru, akan keliru yang mana satu hendak diikut, sedangkan majoriti masyarakat di bumi Nusantara ini ialah bermazhab Imam Asy-Syafi'i dan berakidah Asy'ari ini ulama Abu Hasan Asy'ari, dan akidahnya dipanggil Asy'ariyah. Dan kita juga harus ingat sahabat-sahabat, kita sering sebut kita ni berakidah Asy'ariyah, tetapi kita tak pernah rujuk kitab-kitab yang belajar pun apa itu Asy'ariyah yang sebenarnya dalam definisi yang orang kata dalam definisi yang boleh kita fahami, yang mudah. Kita tidak boleh kata aku Asy'ariyah, tapi kita sebenarnya tak tahu apa itu Asy'ariyah. Sebagaimana kalau kita tengok dalam sebuah channel Abdul Hadi bertanya, beliau menerangkan tentang, orang kata sedikit sebanyaklah tentang Asy'ariyah. Di situ kita lihat beliau membaca kitab-kitab satu kitab yang mana ia pro kepada kefahaman Salafi ataupun Wahabi, yang kitab itu ditulis oleh anak murid Ibnu Taimiyah, dan beliau tidak merujuk kepada kitab-kitab lain berkaitan dengan akidah Asy'ariyah ini. Sedangkan akidah Asy'ariyah ini ialah wujud pada zaman tabi'i, kalau tak salah saya zaman tabi'i, kerana Imam Asy'ari ini lahir tahun, saya lupa, 200 lebih Hijrah tu, saya pun lupa. InsyaAllah anda mungkin boleh rujuk kepada buku-buku, dan saya memanglah, kita orang awam ni takkan nak ingat semua kan, tapi Imam Abu Hasan Asy'ari ini lahir dalam tempoh itulah, dalam orang kata zaman salaf, 300 tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu, yakni sama ada tak dalam tabi'i ataupun dalam tabi'i. Sedangkan buku itu ditulis pada kurun ke-8 Hijrah, 8 atau 9 Hijrah. Saya pun tak rujuk lagi buku tu. Dalam, kalau tak salah saya, Abdul Hadi baca tu ialah kitab Maqal Islami ke? Kalau tak salah saya akan cari juga kalau ada dalam bahasa Melayu lagi baik, sebab saya tak faham bahasa Arab. Namun demikian, sahabat-sahabat, kalau kita tidak arif dalam membahaskan tentang akidah ini, lebih baik kita jangan. Sebab apa? Akidah ini sesuatu yang, orang kata, kalau kita tidak mampu untuk menghuraikannya, menyebabkan orang-orang yang mendengar akan menjadi confused, dan ia boleh membawa kepada kekufuran. Akidah ni tak boleh buat main-main. Dan akidah ini, kalau mengikut Abdul Ali kata, banyak akidah. Sebenarnya dalam Islam ada satu saja akidah. Banyak mazhab akidah. Satu saja akidah yang mana kita boleh belajar menggunakan
akidah ini menggunakan sifat 20, ataupun kita boleh belajar akidah ini dengan satu surah, yakni qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu secara basicnya. Jadi saya tak mau bicara lebih lanjut tentang akidah ini. Namun demikian, hari ini saya nak beritahu anda bahawa di samping saya membuat reaksi kepada YouTuber yang menentang Ahli Sunnah wal Jamaah, saya juga akan membaca kitab-kitab yang ada di depan saya ini sedikit demi sedikit. Sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi ilmu, dan apa yang anda faham anda boleh komen untuk memberi pencerahan yang lebih cerah lagi kepada saya dan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah di video berikutnya saya akan huraikan, baca dan huraikan, dan juga memerlukan pandangan-pandangan dari sahabat-sahabat sekalian ya, daripada buku yang saya sebutkan tadi di mana sekurang-kurangnya ia boleh memberi manfaat kepada kita semua ya. Apapun, kita akan react kepada YouTuber yang tidak beradab, YouTuber yang menyerang Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksud saya ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama, YouTuber yang menyerang agensi agama di dalam Malaysia ini. Kita akan membuat reaction walaupun saya orang awam ya, walaupun saya orang awam, saya juga ada hak untuk memberitahu orang awam di luar sana supaya memahami apa itu sebenarnya beragama ya. Okey, wassalamualaikum. Itu saja, setakat itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.